Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 telah membincangkan dan kami akan membentangkan tentang tajuk solat dari perspektif kepimpinan. Sebelum kita nak kupas lagi dalam solat dari perspektif kepimpinan, kita ingin mengetahui terlebih dahulu apakah definisi kepimpinan. Jadi, definisi kepimpinan berasal dari perkataan pimpin, iaitu satu gerak kerja untuk memimpin sesuatu komuniti atau rakyat dan menceritakan tentang perihal sesuatu perkara dalam sesuatu kepimpinan itulah. Okey. Jadi sekarang ni kita akan masuk tentang tajuk solat dari perspektif kepimpinan. Jadi saya akan bagi kata-kata dari Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar Al-Khattab pernah berkata, "Aku memandang solat sebagai syarat utama untuk memilih kepimpinan, kerana jika seseorang telah menjaga solatnya, kemungkinan besar dia juga akan menjaga amalannya dan amanahnya yang lain." Jadi, pertama sekalinya, saya akan menerangkan poin saya, iaitu solat mendidik kita untuk mentaati pemimpin. Bagaimana kita boleh berkata sedemikian? Kerana solat ni adalah kita mematuhi setiap suruhan Allah dan kita menghindari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat juga merupakan salah satu ibadah untuk kita mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, kita boleh lihat dengan jelas bahawa solat melatih mentaati pemimpin supaya kita mengikut peraturan, mematuhi undang-undang dan menghormati ketua. Okey, poin yang pertama tentang solat dari perspektif kepimpinan. Okey, yang pertama, solat ini memberikan didikan formal dan didikan tidak formal. Dari segi didikan formal, solat memberitahu tentang kelayakan atau syarat untuk kita menunaikan solat. Jadi, dia sebagai panduan untuk kita bersedia. Contohnya, bersedia untuk menjadi pemimpin, kita mestilah tahu kelayakan, syarat untuk menjadi pemimpin. Okey, yang kedua, solat memberi didikan tidak formal melalui disiplin asas solat berjemaah. Seperti yang kita tahu, solat berjemaah kita akan melakukan perbuatan meluruskan saf, saling membahu antara satu sama lain. Ini menunjukkan satu perpaduan dan satu lambang kesatuan antara umat Islam, iaitu antara pemimpin dan orang yang dipimpin. Maka semangat itu kita akan bawa dalam kehidupan seharian, semangat saling bantu membantu bersatu hati antara pemimpin dan juga orang yang dipimpin. Okey, seterusnya, solat ini merupakan satu modul untuk membentuk hati dan jiwa manusia. Seperti yang kita tahu, hati merupakan anggota yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam diri kita. Jadi, solat ini mendidik, contohnya dari segi bacaan dalam solat, surah yang kita baca semua mempunyai makna-makna yang memberikan kita nasihat, mengingatkan kita supaya tidak terlalu memikirkan hal dunia, terlalu menyayangi dunia dan takut untuk mati. Maksudnya, dari segi bacaan dalam solat itu sendiri membentuk jiwa supaya kita bersedia untuk menghadapi segala cabaran dalam kehidupan. Okey, yang seterusnya, solat ini dia menyuburkan sifat potensi. Sifat potensi ni, setiap manusia dia ada potensi untuk memimpin dan dipimpin. Okey, untuk yang memimpin, kita akan ada potensi yang kita boleh memimpin seseorang. Contoh, dari solat ini kita akan diajar menepati masa. Seperti contoh, kalau kita ingin solat jemaah, kita harus menepati masa, hadir awal daripada waktu solat supaya kita dapat menunaikan solat secara berjemaah. Jadi kita kebiasaannya selalu datang awal. Kita akan terapkan nilai untuk menepati masa dalam diri kita. Dan sebagai seorang pemimpin, masa sangat wajib kerana kita akan terlalu sibuk untuk menghadiri pelbagai program atau pelbagai tempat untuk memikirkan masalah orang yang kita pimpin. Jadi kita mesti menepati masa. Kalau kita tak menepati masa, kita akan menjadi seorang pemimpin yang sambil lewa, tidak melakukan sebarang kerja yang sepatutnya kita lakukan. Maksudnya, kalau kita tak lakukan tugasan kita, kebajikan orang yang kita pimpin tu terabai. Penutupnya, dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-45, iaitu yang bermaksud, mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan menunaikan solat. Sesungguhnya solat itu sangat berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Jadi kita tahu solat itu sesuatu yang sangat berat. Jika kita mampu melaksanakan solat, maka kita juga akan mampu untuk memimpin
untuk menjaga kebajikan orang lain dan untuk menjadi manusia yang sentiasa mengambil berat tentang hal orang lain. Sesungguhnya manusia yang mengambil berat hal orang lain itu adalah sebaik-baik manusia. Seterusnya, poin yang ketiga ialah solat jemaah dapat melatih sikap kepimpinan. Okey, jadi poin saya yang pertama ialah jika imam melakukan kesalahan, makmum disunatkan untuk menegur imam tersebut. Dalam Islam, kita mempelajari bahawa terdapat cara-cara tertentu untuk membetulkan kesalahan imam dalam solat. Antara contohnya ialah yang pertama, jika imam lelaki memberhentikan bacaan surahnya kerana terlupa, jadi sebagai makmum kita disunatkan untuk membaca potongan ayat tersebut dan kemudian imam boleh menyambung bacaan tersebut. Tetapi jika imam lelaki dan makmumnya perempuan, makmum tersebut hendaklah menepuk tangan, iaitu kita sebut tasfiq dalam bahasa Arab, untuk memberitahu kesalahan imam tersebut. Kita sebagai makmum perempuan tidak boleh mengeluarkan suara. Kita tidak dibenarkan mengeluarkan suara, melainkan jika imam tersebut ialah imam perempuan, yang ini makmumah. Jadi kita boleh mengaitkan apa yang kita belajar dalam Islam ni dengan situasi kita sekarang. Jika kita hendak menegur pemimpin kita dalam negara, sama ada menteri atau Perdana Menteri atau orang yang tinggi di dalam negara untuk pentadbiran atau dan sebagainya, kita hendaklah menegur dengan cara yang betul, dengan cara yang diajar oleh Islam. Bukanlah kita menegur, memaki, mencaci di media sosial dan sebagainya. Ada prosedur tertentu untuk kita menegur pemimpin. Barulah nampak seperti kita seorang yang beragama Islam dan mempelajari apa yang telah diajar oleh agama Islam. Dan kepada pemimpin yang telah ditegur, hendaklah ianya membuka hatinya dengan ikhlas dan menerima teguran tersebut daripada orang yang dipimpin olehnya. Jadi poin saya yang kedua ialah imam perlu bertanggungjawab dan mengambil tahu tentang keadaan makmumnya. Setiap pemimpin ataupun setiap imam perlulah ada sifat tanggungjawab dan sifat belas kasihan, seperti mana yang Ustazah pernah cakap pada kita. Rasulullah SAW sendiri ada sifat empati dalam dirinya. Contohnya kita boleh lihat dalam contoh hadis di atas, Rasulullah SAW bersabda, dan apabila kamu, yakni kamu sendiri, solat bersama orang ramai, yakni kamu menjadi imam kepadanya, hendaklah kamu meringankan kerana ada di antara mereka yang sakit, lemah dan orang tua. Dan apabila ia solat bersendirian, maka panjangkanlah bacaan sepanjang mana yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi poin saya yang ketiga ialah imam perlu mengingatkan kepada makmumnya untuk merapatkan saf sebelum solat. Tujuan kita dipupuk untuk merapatkan saf ialah untuk memupuk nilai kesatuan dan mengelakkan perbezaan darjat, hak dan taraf. Seperti yang kita boleh tengok dalam hadis tersebut, Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa adapun Rasulullah SAW memegang bahu kami dan berkata, luruskanlah, yakni saf kamu. Janganlah kamu berselisih sehinggakan hati kamu juga turut berselisih. Jadi kesimpulan daripada semua poin yang saya bagi ni, kita dapat lihat yang solat ni dapat mengikat tali persaudaraan antara satu sama lain, sekaligus dapat membina hubungan yang baik antara pemimpin dan orang yang telah dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk poin yang keempat, solat mendidik pemimpin untuk menepati waktu. Okey, wajib untuk setiap Muslim untuk mengerjakan solat pada waktunya. Apa maksud mengerjakan solat pada waktunya? Okay, contoh, Zuhur masuk pukul 1 minit. Lepas tu, Asar pula masuk pukul 4.10. Jadi, kita kena solat dalam lingkungan waktu tu je lah. Wajib. Tak boleh lah kita nak solat Zuhur pukul 10 malam ke apa, ikut suka hati. Tak boleh. Ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Dan Ibn Jarir dalam kitab tafsirnya berkata, dari Al-Auza'i, dari Musa bin Sulaiman, dari Al-Qasim bin Muhamirah mengenai firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Maryam ayat ke-59, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Dan datanglah orang-orang setelah mereka yang mensia-siakan solat.
Al-Qasim berkata bahawa yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah mereka yang mensia-siakan waktu solat. Sedangkan jika sampai meninggalkan solat maka kafir. Kita mesti terkejut. Kafir? Macam mana tu? Okey. Hadis Rasulullah sendiri ada menyebutkan sesiapa yang meninggalkan suatu sembahyang dengan sengaja, ia sudah menjadi kafir terang-terangan. Di sini jumhur ulama berpendapat ada dua hukum meninggalkan solat dengan sengaja. Yang pertama, dia meninggalkan kerana malas. Contoh, dia ni malas sajalah. Maksudnya leka main game sampai tinggalkan solat, leka main bola ke apa kan, dia tonton televisyen sampai hujung waktu solat. Bahkan kalau kita sengaja lewatkan solat tu pun dah haram kan. Sengaja lewatkan solat sampai hujung waktu tu haram. Ni tinggalkan solat dengan sengaja, malas. Ini orang ni ia masih Muslim tapi dapat dosa yang besar. Lagi besar lah daripada lewatkan solat kan, sebab dia tinggalkan sebab malas kan. Tapi dapat dosa besar je lah, tapi masih Muslim. Dan orang kedua ni bahaya. Orang kedua ni dia tinggalkan solat dan dia menafikan kewajipan. Contoh dia apa? Dia tinggal sembahyang, lepas tu dia kata sembahyang ni tak wajib. Sembahyang ni yalah, buat apa kan kita nak solat kan? Bukannya kena pun. Orang macam ni, hati-hati kata-kata tu. Dia menafikan kewajipan solat, maka orang inilah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, dia telah menjadi kafir. Wal'iyadzubillah. Maka di sini jumhur ulama dah berpendapat bahawa orang yang tinggalkan solat dan menafikan kewajipan itu jadi kafir. Maka jagalah solat. Bertepatanlah dengan isi yang telah saya utarakan awal tadi. Solat mendidik pemimpin untuk menepati waktu. Dia tak boleh nak ikut suka hati. Paling baik awal waktu, dapat fadilah besar dan sebagainya. InsyaAllah itu sahaja. Sekian daripada saya. Yang kelima, dapat melatih diri dengan sikap bersabar. Kesabaran merupakan kunci kejayaan dalam kepimpinan. Berdasarkan firman Allah SWT, Innallaha ma'as sabirin, yang bermaksud sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bersabar. Yang pertama, benda yang senang disebut tetapi susah dibuat kerana ia perlu dilatih. Kalau kita sekarang, sabar ni ramai orang boleh sebut, tetapi tak ramai orang yang boleh bersabar. Yang kedua, perkara yang mesti ada pada setiap pemimpin. Hal ini kerana pemimpin perlu bersabar. Kalau dia tak bersabar, macam mana dia nak pimpin satu benda? Yang ketiga, pemimpin yang tidak sabar boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang yang dipimpin. Kalau seseorang pemimpin tu tidak memiliki sifat kesabaran, macam mana dia nak pimpin orang yang dia pimpin? Nanti dia akan bertindak mengikut hawa nafsu dia. Yang keempat, orang yang solat sentiasa mempunyai tali perhubungan dengan Allah. Maksud di sini, kalau kita sentiasa bersolat, yang sentiasa melakukan solat akan mempunyai tali hubungan rapat dengan Allah SWT. Yang kelima, solat juga mengajar setiap manusia untuk sabar dalam mengerjakan segala suruhan Allah. Dalam solat ni, dalam solat dah mengajar kita semua untuk kita bersifat sabar. Lepas itu, dari sifat sabar akan lahir niat yang ikhlas, iaitu melakukan ibadah kerana Allah. Yang ketujuh, niat yang ikhlas menjadi kunci segala ibadah untuk diterima. Yang kelapan, sikap sabar membentuk peribadi kepimpinan yang hebat. Apabila seseorang pemimpin itu mempunyai sifat sabar, dia akan membentuk peribadi seseorang pemimpin itu menjadi seorang yang hebat. Seterusnya, pemimpin yang melaksanakan perintah Allah akan menjadi rujukan masyarakat. Hal ini kerana masyarakat akan mengikut apa yang pemimpin buat. Kalau pemimpin baik, insya-Allah masyarakat dia akan baik. Kalau pemimpin sendiri yang jahat, macam mana masyarakat nak jadi baik? Yang terakhir, pemimpin yang sabar menjadi pendorong lahirnya generasi soleh dan solehah. Bismillah. Okey, seterusnya poin yang ke-6 iaitu solat menanam sikap adil dalam kepimpinan. Okey, macam mana sikap adil ni boleh ditanam dalam diri seseorang pemimpin tu melalui solat? Okey, kita tengok poin yang pertama.
Okey, kat sini dia kata pemilihan imam bukanlah melalui undian tapi melalui siapa yang paling terbaik. Okey, Islam sendiri sangat-sangat adil sebab dia memilih imam tu kita melihat dari segi ilmu yang dia ada, kemahiran dia untuk memimpin solat, bukannya dipandang melalui pangkat ataupun harta ataupun mempunyai kedudukan yang tinggi ataupun orang yang berpengaruh. Tak, tapi dia memilih siapa yang paling banyak ilmu dia untuk memimpin solat. Okay, baiklah, untuk poin yang kedua kat sini kita boleh tengok dekat sini dia sebenarnya mengaplikasikan konsep solat tu dalam kepimpinan. Okey, cuba kita bayangkan kan, kalau kita solat, imam ni dia akan mengangkat takbir dulu baru makmum angkat takbir. Dia akan rukuk dulu baru makmum rukuk. Okey, kalau kita aplikasikan dalam konsep kepimpinan, seorang pemimpin ni dia perlulah bagi contoh yang baik dan teladan yang baik untuk orang-orang yang bawah, orang-orang yang dipimpin, supaya kepimpinan dia tu jadi lebih bagus. Bukan dia tak, seorang pemimpin ni dia tak boleh mengarah-arah anak buah, tapi dia menjadi contoh yang baik. Sebab itulah Islam ni sangat-sangat adil dan konsep solat ni sangat-sangat bagus untuk diaplikasikan dalam konsep kepimpinan. Okey, baiklah, untuk poin yang terakhir. Okey, Islam ni dia juga memberi ruang kepada makmum untuk memisahkan diri jika imam tu buat salah dalam solat, ataupun kita panggil sebagai mufarakah. Okey, jadinya kita sebagai makmum, kita tak adalah nak membuta tuli. Kalau kita nampak imam tu buat salah dalam solat, kita boleh memisahkan diri kita daripada imam. Macam itulah juga dekat dunia kita yang realiti ni. Kalau kita punya pemimpin tu, kita nampak pemimpin kita tu salah, dia memang salah, dia tunjukkan teladan yang tak baik, jadinya kita ni boleh untuk tak ikut imam tu. Kita boleh kita boleh tegur ataupun kita boleh tak ikutlah imam tu, kita memang tinggalkan imam tu. Tapi lainlah kalau imam tu seorang yang baik, seorang yang adil, kita memang kena ikut. Tapi kalau macam dalam konsep ni, kalau imam tu dia buat salah, umat Islam ni boleh, kita boleh tinggalkan dia. Macam itulah. Okay, baiklah, dekat sini saya akan sertakan satu hadis daripada riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya kalian akan bersungguh-sungguh menginginkan jawatan, sedangkan jawatan itu akan menjadi sesalan pada hari kiamat jika tidak dijalankan dengan baik. Jadinya kita ni sebagai umat Islam, kita ni tak payahlah nak sangat jawatan tu kita bangga. Bila kita dapat jawatan tu kita rasa bangga, kita rasa riak, tapi kita tak buat betul-betul jawatan tu. Jadinya kita ni sebagai seorang pemimpin perlulah menjalankan tanggungjawab dengan baik, perlulah menjadi seorang pemimpin yang adil, dan kita perlulah menjadikan solat tu sebagai panduan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadinya daripada hadis ni, jika kita tak jalankan jawatan kita tak jalankan kita punya kepimpinan tu dengan baik, maka peluang kita untuk masuk neraka tu adalah besar. Wallahu a'lam bissawab.